Seorang yang mukmin, jika dia buat sedikit daripada kebaikan dengan ikhlas, di hari akhirat dia dapat pahalanya. Walaupun sedikit, dia dapat pahalanya di hari akhirat. Kenapa? Karena dia orang muslim, karena dia orang mukmin. Maka bukankah sewajarnya kita bersyukur kepada Allah ke atas nikmat mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajar iman dan Islam? Muslimin dan muslimat rahimakumullah, beriman dengan Allah yang ia kewajipan yang paling besar ke atas seorang mukallaf, maknanya mempercayai dalam hati bahawasanya Allah Ta'ala ada, tiada keraguan pada kewujudan Allah. Mempercayai bahawasanya Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, dia tidak memerlukan ciptaannya, dia tidak memerlukan manusia atau jin atau malaikat. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan segala ciptaan, dia tidak seperti ciptaannya. Kita semua telah belajar tentang sifat 20. Kita belajar tentang mukhalafatuhu lil hawadithi, yakni Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu, Allah tidak seperti ciptaan. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, laisa kamithlihi syai', yakni Allah tidak seperti sesuatu, dia tidak seperti ciptaan. Dan tidak boleh menggambarkan Allah dalam fikiran kita. Kata para ulama, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Allah bukan jisim yang besar seperti gunung, dan bukan jisim kecil seperti habuk atau semut. Dia tidak bersifat dengan panjang atau lebar, atau warna putih atau kuning atau hijau. Bahkan Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu. Aqidah ini adalah aqidah yang diajar oleh para ulama kita. Ini aqidah yang diajar oleh sultan-sultan kita zaman dahulu, termasuk Sultan Selangor yang kelima, As-Sultan Alauddin Sulaiman Shah, yang dia jadi sultan pada tahun 1898 sampai 1938. 40 tahun dia Sultan Selangor. Dia menulis sebuah kitab berjudul Pohon Agama. Dia syarah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjelaskan apabila dia syarah tentang qiyamuhu binafsihi, kata sultan kita, maka kata sultan kita, qiyamuhu binafsihi, maka bukan ia jirim yang mengambil lapang. Ini dalam muka surat 10 daripada kitabnya. Dia kata, maka bukan ia jirim yang mengambil lapang, yakni Allah bukan jisim yang berada di tempat. Saya jisim berada di tempat, Allah bukan seperti kita. Kata juga sultan kita, maka bukan ia di atas sesuatu atau di bawah sesuatu atau di kanan sesuatu atau di kiri sesuatu atau di depan sesuatu atau di belakang sesuatu. Dan kata sultan kita, tiada bertempat dan tiada bermasa. Tak boleh mempercayai Allah ada dalam Kaabah, atau ada di dalam masjid, atau ada atas di langit, atau ada atas syurga, atau ada di bawah di bumi. Tidak. Bahkan Allah yang menciptakan segala tempat, dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini aqidah para ulama kita, ulama Selangor, seperti Tunku Mahmud Zuhdi bin Tunku Abdul Rahman Al-Fatani, mufti pada zaman Sultan Alauddin. Dan ini adalah aqidah para ulama kita di negeri-negeri yang lain, seperti Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim, pejuang merdeka, mantan mufti Pulau Pinang, mufti Pinang. Ini adalah aqidah Syekh Tuan Hussein Kedah yang makamnya di Alor Star. Ini adalah aqidah Syekh Salih Penanti. Ini adalah aqidah Syekh Datuk Ghazali, yang dahulunya dia adalah alim yang besar di Bagan Datuk di Perak. Dia guru kepada almarhum mantan mufti Perak,
Datuk Harusani, dia gurunya. Dia adalah gurunya. Maka ini adalah aqidah para ulama kita. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini aqidah yang diajar di Selangor daripada zaman sampai Islam ke sini. Aqidah ini perlu kita pegang dengannya. Adapun tentang setengah orang yang mereka datang, mereka kata, kenapa buat sambutan Maulidur Rasul? Mereka kata, kenapa buat sambutan Maulidur Rasul? Adakah Rasulullah buat? Kita kata, Rasulullah tidak buat. Mereka kata, kalau Rasulullah tak buat, kenapa kamu buat? Sangka diri mereka menakutkan kita dengan soalan ini. Tidak takut daripada cara ini melainkan orang yang tidak ada ilmu. Yang tidak ada ilmu. Dan mereka sendiri yang cakap seperti ini terlalu dalam kejahilan mereka dalam ilmu agama. Kita kata, mana ada kaidah dalam agama, perkara yang Rasulullah tidak pernah buat, maka hukumnya haram untuk dibuat. Adakah ada kaedah ini? Tidak ada. Pergi cari semua kitab ilmu usul al-fiqh. Tidak ada kaedah itu. Bahkan kaedah yang ada, yang disebut oleh ulama usul, hendaklah ini difahami, mutlaqut tark la yadullu ala tahrim. Yani semata-mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membuat satu perkara, ini bukan bukti bahawasanya perkara itu mesti ia haram dan jahat. Bukan. Kalau Rasulullah hanya tidak buat satu perkara tanpa dia kata perkara ini haram, perkara ini jahat, tak boleh kata terus mesti perkara itu haram, mesti perkara itu jahat. Tak. Kita bagi contoh. Mushaf Al-Quran yang kita gunakan sekarang, 30 juzuk. Adakah ada macam ini mushaf yang ada dalamnya 30 juzuk ditulis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah Rasulullah pernah pegang mushaf seperti mushaf ini ada 30 juzuk? Tak pernah. Adakah Rasulullah telah menyuruh umatnya untuk mereka kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Tidak. Tidak. Setiap masjid daripada masjid-masjid kita ada dalamnya mushaf. Adakah satu masjid di Malaysia tak ada padanya mushaf? Semua. Adakah? Kalau kita tengok kepada kaedah golongan ini, maka mereka kata Maulidur Rasul, Rasulullah tak buat, kamu tak boleh buat. Kita kata kepada mereka, siapa yang mengkumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Abu Bakar As-Siddiq mereka nak hukum ke atasnya dengan ahli bid'ah dan sesat kerana dia telah buat sesuatu Rasulullah tidak buat dan tidak disuruh untuk dibuat? Apakah mereka kata tentang Sayyiduna Abu Bakar? Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia juga buat perkara yang Rasulullah tidak buat, tidak disuruh untuk dibuat. Seperti apa? Dia telah mengkumpulkan orang ramai untuk buat solat tarawih di belakang seorang imam, Ubay ibn Ka'ab. Kerana pada zaman kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abi Bakar, solat tarawih tidak dibuat secara jamaah di dalam masjid belakang seorang imam, tapi mereka solat dua orang sini, dua orang sana, satu orang sini, satu orang sana, macam itu. Umar bin Khattab dia masuk dapat mereka macam itu, dia suruh mereka untuk buat saf-saf. Masuk malam yang seterusnya dia tengok, Masya Allah semua dalam saf-saf. Dia kata, ni'matil bid'atu hadhi, riwayat oleh Al-Bukhari, yani alakah baiknya bid'ah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buat ini dan tidak suruh untuk dibuat. Umar bin Khattab membuatnya. Apakah mereka hukum ke atas Umar bin Khattab? Adakah mereka juga akan kata tentang Sayyiduna Umar bin Khattab seperti mana mereka kata tentang kita? Mereka kata tentang kita bahawasanya kita ahli bid'ah sesat kerana buat sambutan Maulidur Rasul. Jadi Umar bin Khattab, mereka kata apa tentangnya? Adakah mereka juga nak mengkafirkan dia dan menyesatkan dia? Wal'iyadhu billahi ta'ala.
Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia telah menambah satu azan untuk Jumaat. Pada zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, satu azan sahaja untuk Jumaat. Sekarang masjid kita sini, kita berapa azan kita buat untuk Jumaat? 2. Tapi Rasulullah tidak buat 2. Rasulullah tidak buat 2. Abu Bakar pun tak buat 2. Umar bin Khattab pun tak buat 2. Adakah mereka mahu menyesatkan Uthman ibn Affan? Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dia dapat ada setengah orang sampai lambat, dia tambah satu azan apabila masuk waktu. Kerana pada zaman Rasulullah, azan untuk Jumaat apabila khatib duduk atas mimbar, itu sahaja. Ini dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Maka kaedah yang mereka sentiasa mereka kata, kalau Rasulullah tidak buat, tak boleh untuk buat. Maulidur Rasul tidak dibuat oleh Rasulullah, maka kamu juga tidak boleh buat. Ini bukan kaedah. Kalau ini kaedah, kenapa Abu Bakar buat? Kenapa Abu Bakar kumpulkan mushaf? Kenapa Umar bin Khattab kata ini tentang salat tarawih? Kenapa Uthman ibn Affan telah menambahkan satu azan? Dan ada banyak contoh lagi kalau kita nak sebut. Kaedah yang sebenar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Sesiapa yang dia mula satu bid'ah yang baik dalam agama, dia dapat pahalanya, dan dia dapat pahala setiap kali ada orang yang mengikutnya dalam membuat bid'ah yang baik itu, tanpa ini mengkurangkan daripada pahala-pahala pengikutnya sesuatu. Makna ini bid'ah ada 2 jenis, bukan satu sahaja, 2. Ada baik, ada buruk. Jika ia bid'ah baik, apabila puak itu mereka setuju bahawasanya ada bid'ah yang baik, kita kata bagi mereka sambutan Maulidur Rasul masuk di bawah kaedah yang sama. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buat, tapi difatwakan oleh ulama ia bid'ah yang baik, seperti Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Hafidh As-Sakhawi, Al-Hafidh Ibn Dihya, Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani, Tuan Hussein Kedah, Syekh Abu Bakar bin Hasan Al-Muwari, mantan Mufti Johor, dan selain mereka ramai yang memfatwakan tentang keharusan buat sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, kita membuat sesuatu yang baik, sesuatu yang ada padanya pahala apabila menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rabi' al-Awwal. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rindu kepadanya, yang rindu melihat wajahnya sallallahu alaihi wasallam, yang rindu berjumpa dengan dia dalam mimpi sallallahu alaihi wasallam, yang mahu dapat syafaatnya sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia memperbanyakkan salat dan salam ke atasnya sallallahu alaihi wasallam. Salam buatmu duhai Rasulullah, salam buatmu duhai Habib Allah, salam buatmu duhai Nabi kita, duhai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam.